Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tabil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, sihat semua nah? Alhamdulillah. Dia bila boleh main kelas ni sihat lah tu je. Nah, kalau sakit tak boleh main kelas. Baik. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, ya, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini dalam pengajian kitab Matlabul Badrain bab mawani'u wilayatul nikah. Kita dah nak habis tajuk bab ini, ya, bab kekuasaan wali, wali yang tak boleh menjadi wali. Sila. 147 kitab lama 147 kita berhenti hari itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris 10 dari atas. 147 baris 10 dari atas. Kita masih membincangkan persoalan wali nikah yang tak boleh jadi wali, dan minggu lepas kita masuk sikit tentang permasalahan yang berlaku pada zaman dulu berkaitan dengan pernikahan yang melibatkan dua pasangan pengantin ataupun dua lelaki, dan seorang wanita. Ini cuma masalah. So kita sambung sikit pembincangan masalah tu. Atau dikahwinkan dia situ kan? Ya, start situ. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain. Atau dikahwinkan dia oleh seorang mereka itu akan si Zaid, dan seorangnya akan si Umar. Baik. Jadi wali tadi, tuan-tuan, kita, kalau tuan-tuan masih ingatlah cerita minggu lepas, kita bincang wali tu dia ada, katalah ramai wali, level yang sama, pak menakan ramai, pak menakan semua ada. Jadi zaman dulu tak ada alat komunikasi. Pak menakan hak ni pi nikahkan si Zaid, hak ni pula menikahkan si Umar, anak dara seorang lah. Ini masalah zaman dulu. Tak tahu kalau Allah berlaku tak kot lah ni cerita zaman dulu. Alat komunikasi tak ada kan. Jadi hak laki-laki Zaid ni dia minang melalui pak menakan ni, berkenan ke anak menakan ni. Yang ni si Umar minang dengan pak menakan seorang lagi. Jadi sampailah hari pernikahan, nikah dua-dua ni. Mungkin masa tu dulu kita tak tahulah, kita tengok dah cerita lagu mana. Dan kepada keduanya atau digugurkan kifaahnya, kupunya, ya, kupu itu, dan diketahuikan yang dahulunya dan tiada lupakan dia, maka ialah yang sahnya. Jadi
Bila menikah dua-dua tuan-tuan, Omar akad nikah, Zaid akad nikah. Omar dengan pak cik dia, Zaid dengan pak long dia. Ni pak tak ada lah, ke wali pak belakang ramai. Jadi lagu mana cerita, maka kena ingat mana satu yang first. Kalau hari sama, jam berapa start. Dengan pak cik dia, Zaid dengan pak cik dia akad nikah mungkin pukul 9.50. Dengan pak long pukul 10. Maka kira hak 9.50. Dan ni kira hak akad nikah. Tunang hak minggu lepas kita bincang. Ni kira hak akad nikah. Ya. Jadi dia kata sah yang awal, yang pertama, yang mula-mula. Maka ialah yang sahnya. Maksudnya yang hak first akad nikah tu, hak tu kira pakai. Si katalah dalam kitab ni disebut Umar dulu, Zaid dulu baru Umar kan. Jadi Zaid untung, Umar rugi. Ni zaman dulu lah, sebab tak ada alat komunikasi. Maklumlah risik senyap lagu tu. Tiba-tiba bila jadi macam ni, maka dipakai yang pertama. Atau dilupakan dia. Dilupakan dia, wajib dihentikan hingga nyata kelakuannya. Lupa maksudnya, pengantin perempuan ni dia tak tahu mana satu dulu nikah dengan aku ni. Zaid ke Omar dulu dia confused. Ada kemunasabahan tuan-tuan zaman dulu, kalender tak ada. Kan, pakai ingat-ingat bulan berapa, agak-agak lagu tu Sebab tu orang dulu dia berpandukan kepada bulan di langit, Qamariah. Mengamam penuh 13, 14, 15. Dan bentuk bulan sabit tuan-tuan, dia beza tau. Bulan sabit daripada 1 Hijriah ataupun 1 bulan Qamariah ini sehingga 13 atau 12, dia bentuk sabitnya berbeza selepas 15, 16 sampai ke 29. Ya, dia bentuk sabit tak sama. Maknanya yang awal itu dia sabit, dia kembang kanan, yang ni dia kembang kiri, dia lagu tu. Jadi orang dulu dia bergantung pada tarikh tu, dia tengok. Jadi mana nak ingat kan? Maka tak ingat, dia kira tunggu sampai dia ingat. Jenuh Jadi maknanya kena ada saksi lah. Kan? Jadi agak-agak masa nikah Umar ni tarikh bila, pukul berapa, jam berapa, hari apa, lebih kurang. Mungkin ada ingat tu. Ini memang masalah zaman dulu kita mengaji pilah disebut di sini. Maka tiada halal salah seorang daripada keduanya mewatikkan dia. So dalam tempoh tu, walaupun dah akad nikah, dua-dua orang pengantin laki-laki ni tak boleh bersetubuh dengan pengantin perempuan, sebab belum jelas siapa dulu siapa kemudian. Kisahnya pengantin perempuan lupa. Tu ya kisahnya, pengantin perempuan lupa. Maka perlu ada saksi ataupun orang lain yang kena bincang siapa dulu yang menikah. Ni kisah nanya zaman dulu Saksi mesti ingat. Jadi benda tu kemungkinan besar, kemungkinan zaman dulu kan, nak kontak saksi mungkin jauh dan sebagainya. Tu je kata kena tunggu sampai ingat. Mungkin sama ada pengantin perempuan ingat ataupun saksi ingat. Okey. Jadi kita kena tunggu benda tu. Ini masalah. Ya, masalah zaman tu lah. Dan jika tiada dengan bahawa jatuh keduanya berserta, atau diketahuikan terdahulunya dan tiada tertentu yang dahulunya, atau dijahilkan terdahulunya dan bersertanya, batal kedua-duanya. Amin kau. Tapi aku sudah tak tahu siapa dulu, pakat pening, dua-dua tak tahu, laki-laki pun tak tahu siapa menikah dulu, semua pakat tak ingat. Kemungkinan waktu tu pakat lupa belaka, makan belacan banyak kali. Jadi bila dah tak tahu, dah puas selidik semua, tak boleh, siapa pun tak nak agak siapa dulu siapa kemudian, maka pernikahan tadi batal. Ini masalah zaman dulu lah, zaman lah tak ada lah. Sebab tu syarak sunat menggalakkan setiap majlis pernikahan itu diwawarkan, diiklankan.
walaupun kita bajet tak banyak, bajet ciput, tapi at least kena awal-awalkan juga, sama ada di masjid ataupun di mana-mana lah media sosial zaman dah. Jadi orang tahu bahawa si fulanah ini, anak dara ni telah pun dipinang orang, telah pun berkahwin. Sebab zaman lah tuan-tuan, zaman lah kalau kita tengok macam zaman dulu, kes macam ni, zaman lah kesnya hampir sama, bercinta dengan ramai pakwa. Dia ada banyak sepepat. Sepepat dia banyak. Maknanya hero ni, hero ni, hero ni, hero ni. Kan? Zaman lah. Jadi maknanya mungkin berlaku keadaan di mana pak-pak orang, pakwa dia ni berkenan dengan dia. Masuk Minang. Hak ni masuk, anu masuk, hak ni masuk, sudah. Jadi kita belajar sebelum ni yang mana yang perempuan tu redha, suka. Hak itulah menjadi milik dia. Okey. Jadi maknanya benda ni berlaku tuan-tuan. Kalau kita lihat sudut perkahwinan, kata lelaki boleh kahwin 4, dia selepas perkahwinan. Perempuan pula dia bercinta ramai, tapi sebelum perkahwinan yang akan kekal dengan dia seorang aja. Kan, dia tak ada lebih ramai lelaki. Tu beza dia, ya. Ni mungkin berlaku lah, mungkin berlaku. Baik, sambung bacaan kita. Batal. Okay. Maka jika mendakwa tiap-tiap daripada dua suami akan mengetahui perempuan itu dengan terdahulu nikahnya, didengarkan dakwanya, okay, didengarkan dakwanya. So dua-dua orang suami ni dia mendakwa, dia tahu perempuan tu dia yang nikah dulu. Pakat dakwa dua-dua orang ni, ya. Aku nikah dulu dengan dia. Dia kata aku nikah dulu dengan dia. Penting untuk qazi. Okey. Baik. Maka jika ingkar perempuan itu, tiba-tiba perempuan tu tak percaya, mohon orang kata mana boleh, Yah nikah dengan Omar dulu. Kan, contohlah contoh, dia menafikan. Itu maksudnya bersumpah ia bagi tiap-tiap daripada keduanya. Kena sumpah. Jadi bab li'an, mungkin kita dah mengaji bab ni dulu. Siapa yang pernah ikut kelas kita, li'an, sumpah, laknat, yang kena sebut wallahi, wabillahi, watallahi, memang aku yakin, ataupun kalau bahasa dia joya, Yah yakin, Yah nikah dengan Umar dulu. Dia kena sumpah macam tu, ya, sumpah laknat. Makna kalau tak betul, jadi laknat Tuhan akan jatuh ke atasnya. Maka tiada bahwasanya tiada mengetahui ia akan terdahulu nikahnya, atau jika ikrar, ia ikrariyun, ikrar pengakuan, bagi salah seorangnya sabitlah nikahnya. Jadi maknanya bila ada pengakuan sumpah begitu, baru sabit nikah tadi. Sebab perempuan tu dah bersumpah. Maknanya diingat majlis ni buat dengan Zaid dulu, depan dengan Umar, ataupun malik mana-mana lah. Maka baru sabit nikah. Payah juga masalah ni, ya. Dan harus bagi yang seorang yang lain itu suruh ia bersumpah. Pula dah. Laki kedua, jam kedua laki main jam. Tu yang Islam tak bagi menikah suami lebih daripada seorang. Jadi pening bab macam ni, seorang kena sumpah pula. Jadi bila nak selesai kes ni, baik, nak buktikan, ya. Dan harus bagi nenek, ni mungkin ada masalah kita, tuan-tuan ni kena mengaji betul-betul. Dan harus bagi nenek memerintahkan dua taraf akad pada mengkahwinkan cucu perempuan daripada anak laki-laki dengan cucu laki-laki daripada anak laki-laki yang lain. Dua taraf akad maksudnya ada maka tak? Saya nak kena cerita bagi jelas tentang ini. Ada tak? Miskin kita no.
Duit collection banyak tu kena beli ya. Ada tak ada? Tak ada, tak apalah, tak apa. Baik-baik. Okey, ni faham gelak nah. Apa maksud dua taraf nikah? Dua taraf nikah maksudnya ijab dan qabul. Cerita lagu ni. Katakanlah contoh, laki-laki ni katalah Haji Hamid, dia ada anak laki-laki 2 orang, naik kapal terbang pergi Rusia, kena tembak jatuh, jadi mati. Anak laki-laki 2 orang mati, dan dia ada cucu perempuan daripada anak laki-laki ni, dan ada cucu laki-laki daripada anak laki-laki ni. Faham tak? Dia wali yang ada, wali lain semua tak ada, pasal pi satu rombongan. Contoh maka kitab ni sebut, kata dia harus bagi nenek memerintahkan 2 taraf akad pada mengkahwinkan cucu perempuan dengan anak laki-laki dan cucu laki-laki daripada anak laki-laki yang lain. Maksudnya mereka ni sepupu lah. Tok Wan ni tuan-tuan, dia boleh kuasa dia untuk 2 akad. Contohnya mak, Tok Wan nikah hang dengan Minah, dan Minah terimalah lagu tu lah, lebih kurang. Dia ada kuasa harus, cuma dengan syarat mereka ni budak-budak belum balik. Kalau dah balik tak boleh. Kalau dah balik dia ikut hukum yang asal. Zaman dulu berlaku macam ni tuan-tuan, terutama di kalangan orang Arab. Sebab tu tuan-tuan lihat orang Arab, dia punya bin hampir sama, kerana banyak mereka nikah sepupu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mereka tak mau bagi harta kekayaan tu pergi kat orang lain. Cerita ni cerita zaman Arab dulu, tapi mungkin berlaku pada masyarakat kita. Sebab dia tak mau harta tu pergi tangan lain, maka Tok Wan ni jadi harta dia, sebab bapak dia orang dah mati, anak dia laki-laki dah meninggal, jadi harta dia banyak, nak waris kat siapa? Maka dia tak mau bagi harta tu pergi ke lain, maka dia kahwinkan cucu dia ni, 2 orang ni. Tu maksud 2 taraf akad tadi. Maksudnya Tok Wan tadi diharuskan boleh untuk dia nikahkan cucu dia daripada perempuan anak laki-laki ni, dan laki-laki daripada anak laki-laki ni. Okey, 2 taraf ni maksudnya ijab dan qabul. Seorang je akad, Tok Wan je boleh. Dia boleh gunakan kuasanya untuk mengkahwinkan cucu dia daripada anak laki-laki dia, dan cucu laki-laki daripada anak laki-laki dia, dengan syarat wali itu memang tak ada, mati, dan tak ada wali lain. Itu yang dikatakan 2 taraf akad tadi. Tok Wan ada kuasa boleh buat gitu. Okey, mungkin berlakulah, wallahualam. Tapi bila kitab cerita berlaku, kalau ikut masa saya mengaji guru saya dulu, dia kata di kalangan orang Arab banyak berlaku lagu ni, sebab dia tak mau bagi harta tu pergi ke orang lain. Okey, faham lah. Tu Tok Nek ni depan saya ni, bila kata nenek belakang ni, Tok Wan ni, kutlah ada kes lagu tu kan. Kutlah kalau ada kes lagu tu. Dan tiada sah, tak sah mengkahwin umpama anak bapa muda itu akan dirinya. Jadi tak sah kalau anak bapa muda, anak menakan, maksudnya cucu tadi dia nikahkan diri je, tak boleh. Dia mesti Tok Wan kena buat. Yang kita dah belajar Alhamdulillah. Mana ada pengantin lelaki akad nikahkan diri dia, tak boleh. Saja aku nikah akan diriku, akan nikah. Mana ada? Tak nak dibuat oleh Tuan Qadhi. Tak ada. Dan jikalau diwakil kepada orang lain sekalipun, dia wakil pun tak boleh, dengan bahawa memerintah ia atau 2 wakilnya
akan dua taraf akad, ya qabul tadi, atau ia memerintahkan satu taraf akad dan wakilnya satu taraf akad, maka yang mengkawinkan dia itu orang yang satu darjatnya. Maka jika tiada, maka qadhi. Jadi maknanya dalam kes tadi, perkahwinan sepupu ni, maknanya kalau tak ada wali yang sedarjat, maka guna wali hakim. Ya. Jadi ini masalah yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita lah. Yang mungkin berlaku. Baik. Dan yang mengkawinkan qadhi itu qadhi yang lain. Dan jika ia khalifahnya sekalipun, kawan khalifahnya mengkawin ia dengan jalan wilayah, bersalahan wakil atas dasar jawatan. Jadi maknanya mungkin qadhi itu dia sendiri yang menjadi calonnya, jadi dia pun tak boleh akad nikahkan dia, mesti kawan dia. Qadhi yang lain lah akad nikahkan dia. Ini tak ada masalah sangat lah. Okay. Yang agak kita kurang jelas tadi isu yang Tok Wan tadi lah. Isu yang Tok Wan tadi. Okey, habis bab tu. Masuk bab kupu, faslun fil kafaatil mu'tabirati fi nikah. Ni baru kita nak mengaji apa makna sekupu yang syarak sebut sekupu tu. Bukan sepupu, sekupu. Padan, seimbang. Ya. Ini fasal pada menyatakan kupu yang diiktibarkan dia pada nikah. Ya. Kadang-kadang istilah ni menyebabkan masyarakat yang tak faham keliru. Dia ingat sekupu tu sepupu. Tu yang kira nak menikah sepupu tu. Sekupu ni kufuan sepadan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tak sama dengan kufuan, sama sewaktu, seangkatan, sama seimbang dengan dia, tak sama. Itu kufu, sekupu. Maka kata dia, ini fasal pada menyatakan kupu yang diiktibarkan dia pada nikah bukan ia syarat bagi sah nikah. Bahawa kupu ni bukan syarat sah pun. Tapi kita nak bicarakan juga, dia kata sebab apa? Dia kata hanya adalah ia hak bagi perempuan dan wali. Okey, hak bagi perempuan dan wali untuk melihat pasangan tadi kupu tak kupu. Dia begini tuan-tuan, hikmahnya ialah supaya nasib isteri tadi terbela. Contohlah, katakanlah anak dara tak ada kerja apa, calon suami tak dadah, contoh, tak ada kerja, isap dadah, siapa nak bagi makan? Tak kupu. Kalau tak kupu nak, itu yang syarat, walaupun bukan syarat sah nikah, tapi hak bagi pihak kita mau perempuan yang ada anak perempuan untuk melihat benda ni. Okey, kita tengok nah. Dan bagi perempuan dan wali, maka harus bagi keduanya siapa? Keduanya perempuan dan wali tadi menggugurkan dia, iaitu redha. Menggugur maksudnya kita tak terima tak pakai benda itu, iaitu kita redha dengan tiada kupu. Maka jika dikawinkan perempuan akan yang tiada kupunya dengan redhanya oleh wali yang munfarid, wali dengan wali yang biasa, atau wali yang akrab, atau setengah daripada wali yang bersesuatu darjatnya, dan redha oleh yang tinggalnya, sahlah nikahnya, dan tiada sah bagi dinikahkan dia oleh hakim. Kalau isu tak sekupu, sah nikah kalau wali je kat nikah. Kalau guna wali hakim tak sah. Ni hak nikah di Thailand ni, jaga ni. Hak nikah di Thailand jaga. Sebab apa? Isu yang timbul di sini ialah isu sekupu. Guna wali hakim, kalau tak sekupu tak sah, ikut kitab ni lah. Jadi kena guna wali ni lah, wali yang mujibir ataupun wali yang menakan dia sebagainya. Sebab redha tak redha di situ.
Sebab itu tuan-tuan, bila P.Ramlee buat filem Antara Dua Rajat, ni lah nak cerita ni bab ni. Penarik beca Antara Dua Rajat. Siapa yang ingat lupa dah cerita tu. Tapi P.Ramlee nak cerita kepada kita berlaku hubungan kasih sayang antara level kayangan dengan level marahain. Okey. Bagaimana mereka atasi masalah tu, itu ceritalah. Tapi nak ceritanya memang ada bab kupu dalam bab tu. Okey. Bermula perkaranya kupu itu 5 je tuan-tuan. Yang kita duk pening-pening kepala tu ada 5 je. Tapi 5 ni yang pokok lah ya. Baik. Pertama, bahawa selamat ia daripada aib nikah. Ia siapa? Ia suami. Daripada aib nikah. Apa dia aib nikah di sini? Seperti gila dan jazam dan sopak. Jadi kalau suami ada sakit gila, bini waras tak sekupu. Suami ada jazam, kusta. Jazam ni penyakit kusta lah. Kita tengok buluh dulu ni. Bini tak ada, tak sekupu. Suami ada penyakit sopak, hak putih-putih tu ya. Bini tak ada, tak sekupu. Okey, itu istilah sekupu tu ya. Maka orang yang tiada sejahtera daripada segala aib tersebut, sama ada ia atau dua ibu bapaknya, tiada kupu bagi perempuan yang sejahtera daripadanya. Nampak ya? Syarak menganggap ini tak sekupu. Bila tak sekupu tu, kes tadilah, yang boleh kahwinkan hanyalah wali, bukan hakim. Okey. Sebab itu susah untuk kita melihat. Bagi lelaki-lelaki tengok perempuan senang, muka tapak tangan. Tapi untuk lelaki-lelaki, untuk melihat, kalau sopak mungkin dapat lihat di muka lah, akan ditengkuk kan. Kalau kusta pun mungkin juga. Kalau gila memang disahkan lah, senang tahulah kan. Jadi tak sekupu. Dan mungkin kita pun secara adat, logik akal pun tak mungkin akan kahwinkan anak kita dengan si gila. Tengok rekod, masuk Tanjung Rambutan 2 kali dah. Jangan, bahaya ni kan. Cuma zaman hari ni dia tak gila tuan-tuan, sakit jiwa. Yang ni pun parah juga ni. Bila sakit jiwa akibat tekanan yang melampau, kadang-kadang dia okey, sebelum kahwin dia okey, lepas kahwin tak okey. Kadang okey, kadang tak okey. Sebab kadang-kadang yang tekanan jiwa ni, sakit jiwa ini, dia wujud dalam keadaan dia keseorangan. Bila dengan macam ni dia sembang okey, dia duduk seorang, dia mula anxiety disorder, zaman term yang lebih ni sekarang. Jagalah. Baik. Dan keduanya, itu yang pertama lah, ada penyakit gila, penyakit kusta, penyakit sopak. Kalau perempuan tadi sejahtera, masih tak ada sakit tu, tak ada masalah. Dan jika pada perempuan itu aib, tiada kupu jua. Laki okey, perempuan pula ada aib tadi, pun kira tak sekupu. Okey. Ni yang cerita P.Ramlee tu, tak sekupu seduk tu lah. Tapi kalau dia nak kahwin juga, kena guna wali yang ni lah. Kalau wali setuju, tu reda, on je lah. Sebab ada perkahwinan berlandaskan simpati, ada perkahwinan berlandaskan kasih sayang, cinta. Ada perkahwinan berlandaskan pasangan mak bapak. Jadi wujudnya kasih sayang tu selepas nikah, macam orang tua dulu lah kan. Mana kenal pun lah ya, payah sebab bakat bercinta belakang. Jadi hak pilihan kita mungkin tak sama dengan pilihan anak kita. Dia gitu. Dan jika muafakah kedua-duanya pada aib itu sekalipun, tuan-tuan, kalau dua-dua ada penyakit pun dikira tak sekupu.
Suami bakal suami gila, bakal isteri mereng, tak boleh. Dikata tak sekupu, walaupun pada sifat hampir sama. Syarat kata ini tak boleh. Pak pandai dengan mak tu lah. Seorang penyakit sopak, seorang penyakit eczema, hampir sama sakit kulit, cuma eczema boleh rawat lah. Atau penyakit psoriasis pun lebih kurang problem juga. Kalau kita lihat, kalau nak kias hukum ni dengan penyakit moden ni, kita tak sekupu lah. Sebab penyakit tadi yang kita sebut kusta semua tu, penyakit yang Nabi sebut dalam hadis, firru kama tafiru min asad. Nabi suruh lari orang yang dah, elakkan daripada kita berjumpa dengan orang yang ada penyakit ni sebab dia boleh berjangkit. Seumpama kamu lari dengan harimau, lari daripada asad, singa ataupun harimau. Ada hadis tu, isu sopak dengan kusta. Sebab tu mereka tempatkan pesakit ni di jauh, di pulau Jerejak, pulau apa dulu ni, zaman dulu kan, ada hospital sana kan, dia buat kat situ, dia asingkan. Kan Sungai Buloh tau, Sungai Buloh kan, Sungai Buloh. Baik. Dan keduanya merdeka. Zaman tak ada lah ya, semua merdeka. Maka orang yang menyentuh akan dia oleh riqun, hamba, yakni sahaya, atau menyentuh akan bapaknya yang terlebih hampir daripada bapak perempuan itu, riqun, tiada kupu ia bagi perempuan yang sejahtera daripada yang tersebut. Sampai situ kita baca ya, dia ambil ayat itu. Maknanya kalau laki-laki tadi ni hamba, perempuan ni tak hamba, so kira tak sekupu lah. Dan malah tak ada kot, semua merdeka lah. Tu maksudnya situ. Maka tiada mengapa jika ibunya sahaya. Ya. Tapi kalau mak jantan tadi hamba, tapi jantan ni, lelaki tadi ni merdeka, so tak ada masalah, boleh. Tersebut pada kitab namanya Rawdah, dan ialah yang difahamkan daripada kalam al-ashab, ni ulama ya, dan disorehkan dia oleh sahibul bayan. Ni nama kitab semua. Okey, nombor 2 tu, ciri kedua tu kita taklah nak minta sangat sebab hamba tak ada zaman lalu ni. Ketiganya bangsa, ni kena tengok tuan-tuan. Ketiganya bangsa, dan jikalau pada ajam sekalipun seperti bahasa, dia buat nombor 2 situ, sayugianya bangsa, dia kena baca dengan bacaan bangsa, lebih senang faham. Apa maksud sini? Dia kata, dan jikalau pada ajam sekalipun, ya, seperti bangsa. Ajam maknanya orang luar, bangsa luar dengan kita terus. Kita Melayu, bangsa Melayu, rumpun Melayu, mungkin kahwin dengan Cina, India, Mak Saleh, Portugis, Belanda, Rusia, Turki, bagailah. Itu maksudnya ya, sini. Baik, dia bagi contoh. Bangsa Parsi terlebih afdal daripada bahasa Kibeti atau bangsa Kibeti. Jadi maknanya kalau orang Parsi nak kahwin dengan orang Kibeti, dianggap tak sekupu sudut bangsa, sebab level ketamadunan tu berbeza. Bangsa Parsi, bangsa yang kita katakan sangat maju zaman dulu Rom, Parsi, ni sejarah. Rom, Parsi, Yunani, memang bangsa-bangsa ni bangsa yang bertamadun. Tuan-tuan kalau pergi negara-negara luar macam pergi Turki, tuan-tuan lihat bangunan-bangunan tinggi yang dibuat oleh bangsa Rom zaman dulu, bangsa Yunani, zaman-zaman Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Maksudnya zaman tu dah ada tamadun, Mesir kuno, piramid. Jadi dia kan bangsa maju. Qibtiyun, bangsa hamba, bangsa yang kita katakan golongan marahin lah. So kalau India tu dia ada pria, dia ada Brahma, dia ada level-levelnya lah ya. Jadi dikira tak sekupu di sudut bangsa. Baik. Dan bangsa Bani Israel lebih afdal daripada bangsa Kibti. Okey. Memang Israel dia kata dia bangsa terhebat. Nabi paling ramai adalah keturunan Bani Israel.
Okey, Bani Israel. Tapi bangsa paling jahat pun dia juga. Begitu. Maka yang ajamiyun, tiada kupu bagi perempuan yang Arabiah. Kita nak kahwin dengan orang Arab, Arabiah, bangsa Arab, kita ajam, kita orang asing, maka dikira tak sekupu. Habis tu yang duduk nikah tu pasal apa? Dah jodoh, kahwin je lah, nak buat macam mana? Benda ni bukan syarat sah nikah pun, dah jodoh. Macam yang selalu di dalam TikTok, dalam post saya tengok budak Melayu kita yang menikah dengan Mariam Korea tu. Korea ke apa? Kadang tertengok dia lalu kat trafik kita kan, kita tengok lah dia nikah dengan Korea rupanya dia ni. Budak Melayu kita siapa nama tu? Rizal. Ya. Jodoh. Sedia kupu tak ada kupu lah, sebab bangsa berbeza. Akan tetapi kalau dah jodoh, kahwin, asalkan dia masuk Islam. Di sudut agama sama tak ada masalah. Ingat, utamakan ad-din itu. Cuma dia cerita sini di sudut dia bukan apa tuan, dia begini. Kenapa syarak dia sentuh tentang bangsa ni? Bukan kita anti rasis ke apa, tapi bila perbezaan budaya dan cara hidup berbeza, so nak kecap sekali cukup payah. Laki nak faham bini, bini nak faham laki. Isu makanan satu hal, isu budaya. Tambah kita dengan sopan santun, orang Arab kasar, jenuh. Dia lagu tu ya. Jadi susah nak bagi faham tu. Lepas tu syarak dia nak, kalau sama ni mudah. Tapi lah ni ramai suka kahwin berlainan bangsa. Dia nak kacukan tu kan. Tapi kalau boleh adopt culture dalam budaya masing-masing tu tak ada masalah. Belajar zaman lah kan boleh belajar Melaka. Kan kita ada pusat pengajian di universiti luar pun ada pusat pengajian Melayu. So mengaji je lah, tak ada masalah. Zaman lah boleh buat belaka, tak ada masalah. Okey. Dan yang bukan bahasa Quraisy atau bangsa Quraisy, tiada kupunya bagi perempuan yang Quraisyiyah. Dan yang bukan bangsa Hashimi dan Matlabi, tiada kupu bagi yang Hashimiyah dan Matlibiyah. Ni bangsa Arab punya keturunan Bani Hashim dengan keturunan Quraisy. Ingat sirah Nabi nah, ada keturunan Bani Hashim, Rasulullah Bani Hashim, Abu Jahal semua keturunan Quraisy. Ni memang tak seimbang, kelai daripada zaman dulu sampai ke lah, jadi tak sekupu lah. Itu maksudnya. Baik. Dan keempatnya, Iffah, daripada fisk padanya, suci daripada fasik padanya, dan pada bapa-bapaknya. Maka yang fasik tiada kupu bagi perempuan yang afifah. Yang ni kita kena pakai juga ni. Kalau bakal suami fasik, berterusan melakukan dosa kecil, membuat dosa besar, fasiklah ia. Sedangkan perempuan ni budak sekolah agama bagus, yang ni memang kita kena pakai. Yang ni kena pakai. Sebab apa tuan-tuan? Suami kena bimbing bini, isteri. Kalau suami fasik, silap hai bulan, bini yang afifah tadi, siapa nama afifah? Suci ya. Suci. So boleh letak nama cucu lepas ni, Siti Afifah ke, Non Afifah ke, ya, suci. Sedap tu istilahnya. Suci sini bukan suci bersih tak, suci pada buat dosa. Ada nama Afifah sini tak ada? Nama cucu? Lah payah dah tuan-tuan, semua nama moden. Tak ada makna. Saya banyak orang jumpa tuan-tuan, bila buah nama baru jumpa. Ni masalah, dah daftar di JPN baru jumpa. Tu pun dengar orang kata, yang ubah nama anak ni. Pernah saya jumpa nama Muhammad Yuzni tuan-tuan, Muhammad Yuzni bin Cekpa. Orang berzina. Zana Yuzni. Muhammad Yuzni bin Cekpa, saya masih ingat nama tu. Zana Yuzni zinaan. Zana, berzina. Mungkin dia nak tengok makna Zainiyah tu, perhiasan. Lalu dia ingat yang sedap tu bila ada Muhammad. Kalau Muhammad Zainiyah,
Tak apa kena sebab Zainiyah tu perempuan. Tak di ujung kan, ni Muhammad. Jadi duk cengok-cengok, rasanya Yuzni sedap kot. Boh Yuzni daftar, Muhammad Yuzni bin Cekpa. Lepas tu boh jumpa. Saya nak kata apa dah? Dah daftar. Tapi ada kes yang saya tengok baru ni jumpa saya, dia sanggup pergi pejabat berasaran bayar denda lagu mana tu untuk tukar balik nama. Saya tak ingat nama apa, tapi memang makna tak elok lah. Sebab itu tuan-tuan, dalam pemilihan nama terhadap anak-anak, tuan-tuan kena ingat, nama itu adalah doa, seru. Kita panggil hari-hari dengan dia. Kalau makna tak elok, kita doa dia tak elok. Waktu kita tuan-tuan kena cek lah. Sebab tu setengah orang dulu, bila dia tahu makna tak elok, dia terus buat panggilan baru. Ini yang panggilan dia sampai mati. Nama lain IC lain, tapi panggilan sampai mati lain. Kenapa? Kerana dia tahu makna hak asal tak elok. Ni zaman dulu lah. Jadi kita hari ni, masalah kita hari ni, buh nama panjang-panjang, panggil pendek juga. 3 frasa kata. Nak jadi ayat dah nama tu. Yang panggil 1 frasa aja. Ni kalau bahasa Malaysia punya pengajian lah. Kan? Itu yang berlaku. Maka sebab itu, tuan-tuan, ada buku rujukan nama yang dibuat oleh orang Yahudi. Banyak di pasaran. Nama-nama indah dalam Islam. Tajuknya tu. Tapi yang buat Yahudi. Kita tengok situ, memang dia tulis nama, makna. Nama, makna. Tapi pokok ni dia dah putar. Orang Yahudi. Jual kat kita. Kita pun beli tengok. Oh sedapnya. Jadi bila tengok-tengok makna, Allah. Sebab itu orang dulu payah-payah dia buat nama bunga senang. Cempaka, mawar. Tak, habis cerita, mudah. Nama bunga, selesai masalah. Ataupun nama yang pendek-pendek, Din, Nuha, Zarah, nama yang pendek-pendek. Kita ni ya Allah, udah mula Intan tu, ada lah mesti panjang lagi. Intan ke semua dewa, benda bagai, termasuk nama dewa. Ni masalah tuan-tuan. Jadi bila suami fasik, isteri afifah, maka tak sesuai, tak sekupu. Dibimbangi suami tak dapat bimbing isteri. Kalau isteri dapat bimbing suami tak apa, tapi jangan berlaku. Jangan berlaku. Macam-macam kita hari ni lah. Suami tentera, isteri ustazah, ramai. Tapi yang ni biasanya dapat bimbing. Saya duk tengok dalam kajian memang dapat bimbing, cuma lambat. Sebab askar dengan panah barang dia, bini dengan lembut dia ambil masa, tapi boleh, alhamdulillah, sampai bahagia, sampai ke anak cucu. Yang tak boleh kalau fasik tadi, dia tinggal sembahyang semua, payah nak bentuk tuan-tuan ni, hati dah gelap, jenuh tahajud bini tadi, tahajud setiap malam. Ya Allah Tuhanku, sejukkanlah hati suamiku, lembutkanlah hati suamiku, berilah taufik hidayah kepadanya ya Allah. Tiap-tiap malam bini berdoa. Kadang-kadang Allah lontarkan hidayah, dapat ya, taufik itu. Tuan-tuan kalau pergi Shah Alam, ada satu signboard di highway, taufik bergerak perlahan. PB ada di highway nak masuk Shah Alam, dia signboard di highway yang warna merah, tulis merah tu, taufik bergerak perlahan. Saya tengok-tengok, saya kata patut rakyat Selangor payah dapat taufik, pasal bergerak perlahan sangat. Rupanya trafik, tapi sebab tak tahu komputerized, mereka tulis apa, ke Bangla tulis apa, kita tak tahu. Yang trafik taufik. Saya tak ingat highway apa Persekutuan ke highway yang belah belakang dekat Seri Muda tu, saya tak ingat. Tapi memang ambil gambar lah, kita pun ambil gambar. Taufik bergerak perlahan, hati-hati. Jam, kalau orang luar datang jam. Tambah hak belajar bahasa Melayu datang, taufik. Setahu aku taufik hidayah kan, Allah bagi, ini bergerak perlahan. Memang susah dapat hidayah. Baik. Dan kelimanya, pekerjaan. Ya. In term of pekerjaan. Pekerjaan, maka tiada yang mempunyai pekerjaan yang kurang itu kupu
bagi yang mempunyai pekerjaan yang tinggi daripadanya. Anak dara lawyer, suami bawa teksi contoh, tapi kalau sini dia kata tak ada kerja apa, so tak sekupu. Anak dara mungkin kerja hebat lah, CEO bagai, mungkin suami ni cuci lantai, tak sekupu. Tapi dia buat contohnya, dia buat contoh sini, saya tengok. Maka umpama, contoh, tukang menyapu sampah dan gembala binatang, tukang menyapu sampah dan gembala binatang dan tukang berbekam dan yang mengawal gad-gad dan tukang menyamak dan tukang hammam, tukang bilik air, tukang buat bilik air, ia atau bapaknya tiada kupu bagi anak perempuan tukang jahit. Dia level begitu tuan, kupu ni. Jadi maknanya tadi ibarat ginilah, saya rasa ibarat macam di sudut pekerjaan yang dulu. Jadi mengembala kambing mungkin dianggap sebagai pekerjaan yang low class lah. Okey. Tuan-tuan faham, bukan maksud mengembala kambing sini ialah si pengembala dia ambil upah belah kambing. Bukan maksud dia belah kambing dia punya, tau, itu kaya. Pengembala kambing ni dia ambil kisah yang zaman dulu punya cerita. Ini zaman sahabat Nabi yang belah kambing, ambil upah belah kambing. Ini maksud pengembala kambing. Tukang sapu sampah yang kerja-kerja lagu ni lah. So kata dia tak sekupu dengan anak perempuan yang kerja tukang jahit. Pasal apa zaman dulu dia kata tukang jahit ni dia tak apa? Dia hebat zaman dulu sebab tak ramai boleh buat baju zaman tu. Tak ramai boleh jahit baju zaman tu. Ingat filem Piramli juga. Piramli apa yang pergi jumpa tukang untuk jahit apa ni, yang pergi curi harta tu. Kan kena kerat kan bakal. Ketika itu saya suka kita buat analogi dengan cerita Piramli kerana ada unsur-unsur pengajaran. Cina yang menguasai ekonomi ketika itu dan ada seorang je tukang jahit. Kaya dah dia. Dia gini tuan, apabila sesuatu profil pekerjaan yang ramai tapi hanya ada seorang yang boleh buat, maka dia kaya. Law ni pun bukan semua boleh jahit baju. Depan saya pun bukan semua boleh jahit baju. Jahit butang baju boleh, buat baju tak boleh. Tapi kalau beli baju semua boleh. Tak suruh tak apa. Beli mari lah rumah, tambah lagi satu mari. Pasal apa? Hak sedia ada tak muat. Pakai 6 bulan sekali. Jangan sampai membazir lah. Tak salah nak pakai tuan ni, jangan sampai membazir. Tuan-tuan kalau ada baju banyak, tuan-tuan bagi kat saya nak bagi hantar dekat Kuala Nerang. Ada satu kawan saya, Ustaz Aziz, dia buat dipanggil bundle free. Maksudnya kami hantar baju, dia tak depan rumah dia, jadi orang susah kat Kuala Nerang main make kat dia, make free je. Bagi saya post pi. Saya post lah. Saya selalu post kat dia. Tapi tuan-tuan bagi baju dengan kos post lah, takkan saya nak tanggung semua. Saya tolong packing tak apa, budak-budak saya boleh packing. Kau lah ada baju lebih-lebih kan, baju anak ke baju cucu kan dah tak pakai, pada tuan buang bazir, biar bagi orang susah pakai. Kalau orang ramai susah. Nanti kami hantar kat Ustaz Aziz akan edarkan orang main rumah dia pakai ambil baju. Kita tak jual, memang bagi percuma. Ya. Kalau saya tak ada pun pergi hantar di kedai, tak apa, ataupun main hantar kat rumah saya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tak simpan baju yang tak pakai, yang penting tak membazir. Ada juga pahala orang pakai kan, mana tahu dia pakai buat ibadat tuan-tuan, pakai semayang, pakai pergi masjid, kan jadi pahala kat kita. Baik. Dan tukang menjahit pula tiada kupu bagi anak perempuan tajir, ahli perniagaan. Memang tak sesuai lah no. Tukang jahit tu kita kata okey kaya dah, tapi tak boleh lawan dengan anak ahli perniagaan, businessman. Tajir lah ahli perniagaan, tajir.
businessman. Okey, anak perempuan tajir dan anak besar ataupun yakni yang menjual kain, peniaga kain, macam dengan apa, jengkel ke semua tu lah, kaya tu. Terbakar dah. Dan tajir dan bizar tiada kupu bagi anak perempuan orang alim dan anak qadhi, kerana menghendaki uruf akan segala yang tersebut. Jadi maknanya kalau anak perniagaan pula, dia tak sekupu pula kalau nak nikah dengan anak tok qadhi, tak jadi payah. Sebab ahli perniagaan dia sibuk kan. Anak tok qadhi ni dia faham, mungkin dia faham seluruh agama semua, dia tahu nafkah lagu mana semua. Jadi jam dia tuntut itu jenuh. Ahli perniagaan sibuk, jadi dia kena businessman ni mungkin kena kahwin dengan geng korporat jugalah. So korporat. Sebab tu wujud level kayangan, level sederhana, level marhain, ada gitu ya. Dan tiada membetuli setengah perkara kafaah itu dengan setengahnya, maka tiada kupu laki-laki yang ada aib yang baik bahasa itu akan perempuan yang tiada aib yang kurang bahasa. Dia lebih detail lagi. Ada aib tapi sopan santun, sakit tapi boleh bahasa bagus pun, kalau nak kahwin dengan perempuan yang kita katakan tak ada cacat tapi perangai tak elok, pun dikira sebagai tiada kupu. Dan tiada kupu ajamiyun yang afif, yang suci, orang ajam, akan perempuan yang arabiyah yang fasiqah. Orang Arab maknanya yang fasik pun tak sesuai dengan orang ajam yang tidak fasik, yang alim lah, yang suci daripada fasik. Dan tiada kupu laki-laki yang fasik yang merdeka akan perempuan yang atikah, yang hamba. Tak sekupu lah, kita dah bicarakan tadi. Dan tiada harus baginya, bagi wali, mengkawinkan anaknya yang laki-laki yang kecil akan sahaya perempuan, kerana bahawasanya ia diamankan daripada zinanya. Dan demikian lagi, tu tak ada nah, kahwin dengan hamba tak ada. Dan demikian lagi perempuan yang ada aibnya, dan harus dikahwinkan anaknya yang laki-laki yang kecil itu akan perempuan yang tiada kupu baginya dengan bahasa atau pekerjaan atau lainnya. Tapi kalau kecil tak ada masalah nak nikah awal-awal. Cumanya gini, dia kesimpulan mudah tuan-tuan. Kupu ini pertama bukan syarat sah nikah. Dan andai kata tidak berlaku kupu, tak sepadan, yang boleh kahwinkan adalah wali, bukan wali hakim. Tu yang tuan-tuan kena faham. Okey. Jadi maknanya seeloknya kupu lah. Sebab tu kita bicarakan dulu, kalau dapat tu pendidikan lebih kurang, baru otak fikir sama. Kalau seorang darjah 6, seorang graduat, laki punya pemikiran takkan sama dengan bini yang darjah 6. Otak, maksudnya bila cara berfikir, mungkin suami cakap begini, bini faham lagu lain. Kan berlaku banyak lagu tu. Bini cakap lagu ni, laki faham lagu lain. Dan sampai kesudah tak ada perjalanan selayan. Maka sebab itu perlu ada sedikit pendidikan, dia faham lah. Maksudnya bila cakap, mungkin ada sindiran, faham cara sindiran. Kalau kata arahan tu arahan yang bersifat qata'i, isi faham, ini betul-betul punya arahan. Kan, kadang-kadang ada yang buat lawak. Dia begitu. Sebab tu Islam nak kupu tadi tu, supaya dapat seimbang. Nak jalankan rumah tangga sampai mati. Tak mau cerai tengah-tengah, tak mau. Sebab selangok ni tuan-tuan paling tinggi ni, letih kalau seminggu apa okey. Letih. Kami yang duk handle kadang-kadang duk mai jumpa saya. Letih kadang-kadang masalah kecil je kan. Tapi sebab kadang-kadang tu emosi, nafsu dah jatuh talak. Tak pasal-pasal. Pening yang pening. Yang buat agama lagi pening. Mahkamah hakim tak tahu apa kali gila hakim. Letih. Letih tuan-tuan, kawan saya qadhi ramai. Stres. Sebab tu tuan qadhi, gawai agama daerah, paling lama berkhidmat dia akan kena pindah 2 tahun. Paling lama 3 tahun tuan-tuan, mesti kena tukar.
qadi. Tengoklah qadi mana-mana negeri pun, Kedah kami buat begitu, paling lama 2 ke 3 tahun, lepas tu tukar. Start daerah Baling dia pergi Pendang, dia pergi daerah Kuala Nerang dia pergi daerah Kota Start ataupun daerah Kuala Kedah, mana-mana. Sebab apa? Memang stres. Seorang kawan saya tu cerita, dia qadi daerah Baling, dia kata apa ni Syekh, kes Covid baru ni, sebab tak ada bimbingan jabat agama, jenazah siap semua. Jadi yang semayang tukang tu lah, geng-geng hospital lah. Tapi bila tak hajat tuan-tuan, mayang jenazah rokok. Ada video. Kawan saya qadi daerah Baling, Ustaz Syukri, Syekh Syukri, dia kata, aduh Syekh, apa ni Syekh, ingatkan orang Baling, dia kata, ni bukan saya nak menyindir orang Baling dah, hakikat. Kita ingatkan terdapat agama dengan pondok banyak, cerdik belakang bab ni. Rupanya yang pelik tu, imam rokok, makmum rokok, jenazah di depan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Jenis pak turut, hak ni bos. Jadi tuan-tuan, dia bila cerita, dia kata, dia rangka balik, dia panggil jabat kesihatan negeri, dia torture balik, dia buat kursus balik semua. Lepas pada tu elok balik. Ni kes Covid sebab mereka tak biasa. Tak biasa. Dia ingat beza jenazah biasa, jenazah Covid dia ingat beza. Jadi Covid kena rokok. Tak tahulah kan, mana kita tahu. Atau kedua memang dia tak pernah mayang. Saya ingat dia tak pernah main jenazah kot. Tapi sebab mereka dah pakai benda tu, orang ni tak boleh ikut lah. Kalau waktu tu kan ketat kan. Jadi 4 orang mereka, 3 orang belakang, seorang imam tu. Saya tengoklah video tu, Syekh Syukri tunjuk lah, sebab dia tak edap untuk awam. Bukan kita nak mengecilkan orang. Ni untuk rujukan pejabat agama. Tu berlaku 2022-2021 tuan, zaman moden. Allah. Jadi saya rasa mungkin mereka ni tak nak main jenazah. Itulah kot. Sebab yang main jenazah rasanya dia takkan rokok. Okey, rasanya lah mungkin tak nak mayang gamaknya kot. Tak ada orang lain, dia jadi buat berani pi ya. Buat berani pi, dia tak tahu orang dia buat video. Jam. Allah Akbar. Okay, tuan-tuan ya, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.